Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bab salatil musafir. Bab sembahyang musafir. Ini juga penting ambil perhatian. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Musafir itu secepis, sepotong daripada azab, kesengsaraan. Makna safar itu sebahagian daripada kesengsaraan, azab. Sebab musafir ni susah. Kita duduk di kampung lain dengan kita duduk dalam perjalanan. Ai inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyah. Apa maknanya? Musafir itu tidak sunyi daripada masyaqqah hissiyah, kesukaran yang berbentuk fizikal. Katulit tariq, seperti jalan panjang perjalanan. Au ma'nawiyah, ataupun masyaqqah yang berbentuk ma'nawiyah, yang berbentuk tak nampak. Masyaqqah bentuk ma'nawiyah. Kamufaraqatil aqaribi wal ahbab, seperti berjauhan daripada aqarib, teman, wal ahbab, dan orang yang kita kasihi, kekasih-kasih kita, mak ayah kita, adik-adik kita. Jadi kita tinggal jauh itu sebenarnya satu bentuk kesukaran lah. Kita berdagang, kita berantau ke tempat orang. Okey. Ar-rukhasul muta'alliqatu bis-safari tawil. Rukhsah-rukhsah yang berkait dengan musafir yang panjang. Musafir panjang lebih kurang 82 km dan lebih. Jadi dah ada fatwa sekarang ni yang mengatakan jarak dua marhalah itu paling 81 paling kurang lah. Jadi jarak berbeza 1-2 km tu tak ada benda biasa lah. Maknanya kita boleh ambil kira 81 ke atas itu telah dikira masafatul qasri, jarak musafir yang boleh dikira musafir yang panjang. Okey. Ada 4 perkara. Pertama, qasrus solah, boleh qasar sembahyang, pendekkan sembahyang 4 rakaat jadi 2. Yang kedua, al-jam'u bainas salatain, menghimpunkan antara dua sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, al-fitru fi Ramadan, berbuka pada bulan Ramadan. Idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri, jika dia keluar daripada negerinya, tempatnya, sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Itu syarat tu. Nak berbuka syaratnya dia mesti siang subuh tu dah ada dalam musafir. Maknanya dia kena keluar daripada rumahnya sebelum subuh. Barulah hari tersebut dia diberi kelonggaran untuk tidak musafir. Kalau dia keluar pukul 7, pukul 8, baru musafir pergi Kuala Lumpur, walaupun dia jarak jauh, dia musafir pergi ke Thailand sekali, dia tetap wajib puasa pada hari itu. Yang keempat, al-mashu khuffain, menyapu khuf salasata ayamin bilayalihin, 3 hari beserta malamnya. 3 hari 3 malam. Itu keistimewaan musafir panjang. Kalau duduk kampung, duduk kat rumah, sehari semalam je. Sehari semalam kena buang khuf, kena ambil wuduk sempurna. Lepas tu nak sambung balik boleh, sehari juga lah. Ini tak boleh berterusan je. Lepas tu kita kena cabut balik khuf, kena ambil wuduk sempurna balik. Lepas tu nak pakai semula khuf tu, ikut kita lah. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam boleh. Tak nak cabut khuf, berterusan 3 hari 3 malam. Lepas tu batal, habis tempoh tersebut, kena cabut, kena wuduk macam biasa, serta basuh kaki. Lepas tu kita pakai balik. Start balik 3 hari 3 malam. Faham Okay. Sekejap ada, sekejap tak ada soalan lah. Yang seterusnya, ar-rukhasul mushtarakatu baina safari tawil wa qasir. Rukhsah yang bersepakat. Bersepakat ni makna sama, menyamai antara musafir panjang dan pendek. Ada 7. Ada benda yang mana musafir pendek ni ada rukhsah, dan bila musafir pendek pun ada rukhsah, musafir panjang ada lagi lah boleh. Apa dia? Aklul maitati lil muttarri, makan bangkai bagi orang terpaksa. Kita pergi, contohnya pergi masuk hutan. Hutan ni dekat je, tak sampai 2 marhalah. Tetapi dalam kawasan tu tak ada makanan tau. Kita lapar sangat ni, hanya ada bangkai. Kita dibenarkan walaupun musafir itu kurang 2 marhalah. Dia tak syarat musafir panjang. Ni kena biasa ni, ada 7 ni tak syarat musafir panjang. Yang kedua, at-tanaffulu 'ala ar-rahilah. Tanafful 'ala ar-rahilah maksudnya sembahyang sunat di atas kenderaan.
Kita nak pergi ke bandar je, kita start motor, kita boleh niat nawaitu aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh naik motor sembahyang Allahu Akbar, tunduk rokok, yang tidak sami Allah yang mana-mana. Sujud pula tunduk lebih sikit lagi, tunduk rendah sikit lah. Boleh kita apa nama ni, bermusafir atas kenderaan, atas motor boleh, atas basikal boleh, atas kereta boleh. Sembahyang sunat je. Itu tak mesti musafir panjang, musafir pendek pun boleh. Nak pergi bandar, nak pergi mana, nak pergi Setiu, nak pergi Marang. Yang ketiga, isqatus solati bitayamum. Gugur sembahyang dengan tayamum. Mana? Ketika musafir. Musafir yang ketiadaan air, walaupun kita musafir jarak yang tak panjang, pendek, tapi tak ada air, kita sembahyang dengan tayamum. Sembahyang itu tak perlu qada. Ke mana isqatus solat, gugur sembahyang. Sembahyang kita dengan tayamum itu tidak perlu diqadakan balik. Lain kalau kita bertayamum kerana ketiadaan air di rumah, di kampung kita. Kalau kita bertayamum ketika kita fil hadar, di dalam keadaan kita duduk di kampung kita, kerana ketiadaan air tak ada langsung, tayamum kita, sembahyang itu kita kena qada balik. Tapi ketika musafir, sembahyang itu tak perlu diqada balik. Faham maksud ni? Tanda molek tu, jangan dengar saja. Ini ilmu awak nak pakai sampai mati. 2-3 kali saya sebut benda gini. Jadi benda ini nanti satu masa nanti awak akan tertanya-tanya, awak dah tahu dah maklumat ni. Yang keempat, tarkul Jumaah, meninggalkan sembahyang Jumaat. Jadi Jumaat ini tidak wajib bagi orang musafir. Syaratnya dia kena keluar sebelum subuh. Adakah disyarat musafir yang panjang? Tidak. Musafir yang pendek pun boleh. Contoh, dia nak pergi ke mana? Pergi ke Pulau Kapas. Pulau Kapas dengan jarak tempat kita tak sampai 2 merhalah, sebab dia di Marang saja. Tetapi kawasan Pulau Kapas tu tak ada Jumaat. Kita keluar sebelum subuh, pergi ke Pulau Kapas, atau kita keluar sebelum tu, maka Jumaat pada hari Jumaat tersebut tak wajib dah. Tak wajib. Sebab apa? Sebab kita berada musafir. Jadi meninggalkan Jumaat ni tidak syarat musafir panjang. Boleh. Jadi awak nak program apa-apa nanti ke, nak program sini ke, program ke Tasik Kenyir ke apa, kena pastikan cukup syarat ni lah. Kalau Jumaat awak tak cukup syarat, awak wajib kena keluar balik, kena sembahyang Jumaat. Kalau tidak, berdosa. Okey. Yang kelima, adamul qada'i li dharrati zaujatin ukhidhat bil qur'ati muddat as-safar. Tidak wajib qada bagi dharrati zaujah, madu isteri, ukhizat bil qur'ah, yang diambil dengan cara undian, muddata safar, ketika musafir. Faham tak ni? Mesti awak faham? Faham tak? Tak faham. Baik. Awak nikah 4. Nikah 4 orang. Jadi orang lelaki bila nak nikah ramai, poligami, dia wajib kena apa? Tak izin. Tak izin tu syarat je, tak wajib tak izin dari segi hukum syarak. Itu ketetapan perundangan je lah. 4 orang. Jadi adil bagi suami ni bila nak musafir, dia kena cabut undi, supaya setiap isteri boleh bermusafir dengan sama rata lah. Takkan nak keluar bawa bini muda sama. Keluar bawa bini muda sama, dah bini lain nak berjalan tak. Jadi bila dia nak musafir, dia kena undi. Kali pertama musafir, bini pertama. Lepas tu undi pula lah. Undi bini pertama tak boleh dah undi, kena 2, 3, 4 pula. Bini kedua pula giliran dia. Okey. Kalau tu nak musafir sekali lagi, bini pertama, kedua tak boleh dah, sebab dia keluar dah. Bini ketiga, bini keempat pula. Begitulah. Jadi bila awak perempuan faham konsep poligami, sepatutnya awak tak boleh marah. Patut awak tak boleh marah lah. Kalau lelaki itu baik seperti saya. Dah tahu contoh je lah. Saya sebut je tu. Kalau dia tahu hukum, kalau dia tahu hukum, patutnya perempuan tak boleh marah. Sebab apa? Dia tahu dia akan berlaku adil. Tapi kalau suami awak macam orang lelaki ni, dah adil, boleh sabar awak marah. Okey. Jadi dia kena keluar ikut giliran. Faham?
Adakah kalau musafir pendek dia kena qada tak? Sebab kalau katakanlah dia tersalah lebih. Dia salah 2 kali bini giliran bini pertama 2 kali. Kat kira dia kena qada balik dengan bini lain. Faham tak? Dia qada balik. Kalau tidak hari kiamat dia sengit bahu. Orang lelaki yang tidak ada antara isteri hari kiamat sengit bahu. Awak ingat ke kalau awak nikah untuk lelaki awak, abang nak sengit bahu ke? Buat bahu sengit. Datang hari kiamat bahu sengit. Tahu dah, ni mesti poligami dah ada. Tapi jangan kata pula kalau ada orang sengit bahu ni. Jenis sengit bahu dah. Dak nikah ke sengit bahu dah. Baik. Jadi kalau musafir pendek tidak wajib qada. Dia buat jalan mana? Jalan pergi bandar, jalan pergi makan ICT, ikan celup tepung. Makan kat mana? Makan soto Pok Nong, contoh. Tu tak wajib qada dekat. Tak wajib qada lah. Tapi dari segi keadilan tu kurang adil lah sikit. Asyik makan kat luar bini muda, bini pertama masuk kat rumah. Sebab apa? Sebab bini pertama pandai masak. Bini muda tak pandai masak. Baik. Faham tak? Jadi tak wajib qada kalau musafir pendek. Tak wajib qada. Yang keenam, as-safaru bil wadi'ati li udhrin. Musafir dengan wadi'ah, dengan barang simpanan. Orang menyimpan kita barang. Kita bawa barang tu musafir. Bawa barang tu musafir. Musafir panjang tak boleh, musafir pendek tak apa. Tapi boleh bawa kalau ada uzur lah. Kalau musafir panjang kena minta izin betul. Tak boleh bawa, hukumnya haram. Yang ketujuh, as-safaru bil ariyah. Musafir dengan benda yang dipinjam. Barang pinjaman orang, kita pinjam apa contohnya? Pinjam cangkul. Kita bawa pergi musafir pendek, tak apa, boleh. Musafir panjang tak boleh, kena minta kebenaran tuang dia. Saya nak guna cangkul awak ni, nak bawa pergi mana? Bawa pergi Kelantan. Contoh. Kena minta izin. Ahkam musafar. Hukum musafir. Khamsatun, ada 5. Tak keluar ya. Wajibun, ada kalanya wajib. Kasafari li isqati fardil haji wal umrah. Seperti musafir untuk menggugurkan kefarduan haji dan umrah. Wajib kita musafir. Kita orang yang wajib haji dan umrah. Wajib kita musafir untuk tunai haji dan umrah. Menggugurkan kefarduan tu maknanya melaksanakan lah. Wali talabil ilmi wajib, dan untuk mencari ilmu wajib. Kita tak tahu hukum hakam tentang perkara yang melibatkan kita, semayang ke apa. Wajib kita musafir untuk belajar. Yang kedua, sunat. Musafir ni kadang hukumnya sunat. Kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa silatir rahim. Seperti musafir untuk menziarahi Nabi ataupun menghubung silaturahim. Yang ketiga, musafir yang mubah, yang harus. Kasafari li tijarah, seperti musafir untuk berniaga. Yang keempat, musafir yang makruh. Kasafari li tijarati fi akfanil mauta, seperti musafir untuk berniaga pada akfanil mauta, kain kafan orang mati. Awil lahwi, ataupun untuk musafir kerana benda-benda lara. Musafir kenapa? Benda-benda sia-sia, nak pergi main. Nak pergi apa nama ni? Bergalak-galak. Berhealing contohnya. Awil la'bi, ataupun la'ibi ghairil muharram, atau permainan yang tidak haram. Musafir tak apa? Tournament. Makruh ya, sebab benda lara. Tak haram, boleh pergi. Boleh, rukhsah boleh lagi, jangan haram je. Yang kelima, haram kasafari zaujah min ghairi izni zaujiha, seperti musafir isteri tanpa izin suami. Jaga molek ni orang puak. Musafir mana ni? Musafir yang jauh lah, musafir yang panjang ni, minta izin suami. Zaman sekarang mudah je, SMS je. Okey. Jangan siapa lu baru mesej. Siapa dah. Balik rumah cari bini. Bini tak ada mana? Awak pergi mana? Saya pergi balik Kuala Lumpur. Siapa bawa kabur? Dia minta nak keluar tu minta izin. Kalau tidak haram perjalanan tu. Yang seterusnya, qasrus solah. Musafir yang rukhsah pertama ialah mengqasarkan sembahyang. Mengqasarkan sembahyang letih saya dah buat gini. Tak boleh buat. Saya masih mencuba di sini ni. Qasrus solah. Awak catat kat situ. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Jika kamu darabtum fil ard, kamu berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junahun, tidak ada masalah, an taqsuru minas salat, kamu nak qasarkan sembahyang. Itu dalil ya, dalil persyariatan qasar. Mas'alatun, ayyuhumal afdal, mana lebih afdal? Al-qasru amil itmam, sembahyang qasar 2 rakaat ke sembahyang sempurna 4 rakaat? Al-qasru afdal fi 4 halat. Qasar lebih afdal pada 4 keadaan. Pertama, idza balagat masafatus safar salasa marahila, jika sampai tempoh jarak musafir 3 marhalah. Sampai 3 marhalah, iaitu 123 km. Jadi kalau 81, kita kira 80 lah, senang. 80 2 marhalah kan, maknanya 40 1 marhalah. 40 1 marhalah, maka 3 marhalah lebih kurang 120 km. Jadi jarak lebih kurang 1-2 km tu tak apalah tu. Jangan kurang daripada tu je. Jadi kalau musafir kita telah melangkaui 120 km, maka afdal kita qasar daripada kita sembahyang sempurna. Khurujan min khilafi man aujabahu. Kenapa afdal qasar padahal qasar ni pendek? Kenapa tak buat yang penuh kan lagi banyak pahala? Ya tak, kerana ada mazhab yang mewajibkan. Ka Imam Abi Hanifah. Di sisi Abu Hanifah, bila musafir cukup syarat iaitu 3 marhalah, maka wajib sembahyang qasar. Tak boleh tambah lah. Jadi kerana nak ra'i kepada khilaf mazhab Abu Hanifah, maka sunat kita sembahyang qasar. Yang kedua, idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri, kalau dia mendapati pada dirinya karahiyatal qasri, benci, tak suka qasar. Kalau orang tu dia tak senang, tak suka dengan qasar, sembahyang qasar tak sedap lah, 4 rakaat ni sembahyang 2. Ni kadang-kadang ada juga ni setengah-setengah orang tua lah, orang-orang yang umur sikit dia tak sedap, dia biasa sembahyang 4 rakaat, jadi dia nak qasar tak sedap. Orang ni sunat dia qasar. Kenapa? Dia tak suka dah qasar. Kenapa sunat dia qasar? Kenapa? Sebab apa? Patutnya dia tak payah qasar, dia tak suka kan. Dia senang tak qasar. Kenapa orang ni sunat qasar? Pendapat dari segi boleh belaka, nak qasar pun boleh, nak sempurna pun boleh. Kenapa sunat pula dia qasar? Kenapa? Kenapa? Cuba fikir sebab apa? Fikir luas sikit, luar kotak sikit. Kenapa? Kenapa sunat dia qasar? Sebab apa? Sebab apa? Supaya nak menghilangkan perasaan tak suka. Sekarang ni tak suka pada hukum syarak ni. Syarak membenarkan qasar, dia tak sedap hukum syarak ni. Dia bagi dia tak sedap. Jadi kerana nak membuangkan perasaan tak suka kepada hukum qasar ni, dia sunat qasar. Dia sunat qasar, nak membuangkan rasa tak suka kepada hukum syarak ni. Yang ketiga, idza syakka fi dalil jawazil qasri. Lebih kurang ni, jika dia syak pada dalil keharusan qasar. Boleh ke tak qasar ni? Dia syak, padahal qasar ni dalil ni memang sabit. Sepakat ada dalam syariat Islam ni mengqasarkan sembahyang. Dia syak pada dalil keharusan qasar. Dia kata boleh tak? Ni ada dalil tak qasar ni? Orang ni sunat dia qasar. Supaya apa? Supaya nak hilangkan syak dia tu. Nampak tak? Yang keempat, idza kana mimma yuqtada bihi bi hadratin nas. Kalau dia di kalangan man yuqtada bihi, orang yang diikuti, bi hadratin nas, di kalangan manusia. Dia ni orang yang ada kedudukan, orang ikut dia. Contoh dia ni ketua kampung ke, ataupun ketua presiden ke apa kan. Orang ni sunat dia qasar. Sebab apa? Supaya orang dapat ikut dia, orang dapat belajar pada dia. Jadikan dia contoh. Wa fi ghairi dhalika, pada selain 4 keadaan ini, al-itmanu afdal. Sembahyang secara penuh 4 rakaat itu lebih afdal. Okey. Syurutul qasri 11. Syarat qasar ada 11. Pertamanya, an takuna salatu rubaiyatan minal maktubat.
Hendaklah semayang itu rubaiyah, 4 rakaat. Minal maktubat, daripada semayang fardu lah. Wahya zuhru wal asru wal isya. 3 tu. Hak lain tak boleh qasar. Qasdu mawdi'in muayyanin walau bil jihah. Mengqasakkan, meniatkan tempat tertentu walaupun dengan arah, boleh. Kena niat nak pergi mana? Nak pergi mana? Ni Kuala Lumpur. Tak apa dah. Walaupun tidak tertentu Kuala Lumpur tu duduk hotel mana, duduk kampung mana, tak apa. Jangan kita start motor, start kereta membawa hati yang luka. Membawa hati yang terguris. Bawa kereta, naik motor. Gimana tak tahu nak gimana. Habis minyak, isi minyak. Lepas tu jalan je. Saudara-saudara siapa mana? Siapa Johor Bahru dah contoh. Orang ni tak boleh jamak kosong. Sebab apa? Sebab dia tak ada tujuan. Dia panggil haim, orang yang jalan tanpa ada kosan. Kononnya tu sangatlah. Kononnya patah hati. Kononnya putus cinta, bawa hati yang luka dan juga hati yang terguris. Tak boleh. Dia nak pergi musafir mesti ada kosan tempat tertentu. Walau bil jihah, walaupun dengan arah. Fala yaksurul haim, maka tidak boleh qasar haim. Haim ni orang tak ada tujuan. Alladzi la ya'rifu maqsidahu, yang tidak mengetahui tujuannya. Jalan je, jalan. Tak, tu tak boleh. Yang ketiga, an yakuna safaruhu mubahan, bahawa musafirnya itu mubah. Musafir itu harus. Ai laisa bi ma'siyah, laisa ma'siyatan. Musafir bukan maksiat. Fala yadhurru in kana safar makruhan, tidak mudarat kalau musafir makruh. Maksiat tak boleh. Pergi mana? Pergi musafir sebab apa? Konsert apa? Coldplay. Konsert Coldplay. Atau musafir kerana nak berjudi. Atau musafir kerana apa? Nak tumpuk orang. Hukumnya haram. Bila haram musafir itu tak boleh sepanjang perjalanan mengambil rukhsah. Li'annahu makruh apa lagi? Makruh contohnya. Contohnya makruh dia yang kita kata makruh dia yang kita kata musafir buat benda makruh. Ikutlah apa-apa benda makruh. Jadi benda itu tak apa lagi. Li'annahu la ithma fi, kerana tak ada dosa pada makruh inilah. Wa aqsamul 'asi min nahiyati jawazil qasri. Pembahagian orang yang buat maksiat. 'Asi ni pembuat maksiat. Dari segi harus qasar, harus dapat rukhsah ada 3. Pertama dia panggil asin bis safar. Dia maksiat, dia orang pelaku maksiat dengan safarnya. Pelaku maksiat dengan sebab safar. Asin maknanya dia buat maksiat dengan sebab safar. Siapa maksudnya? Wallazi ansha'a safarahu min ajli maksiyah. Orang yang melakukan musafir kerana tujuan maksiat. Tak adalah. Dia musafir kerana nak berjudi. Musafir kerana minum arak. Orang ini orang panggil asim bis safar. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru, tak boleh qasar. Tak boleh ambil rukhsah illa idza taba, kecuali dia taubat dah. Wa baqiya min safarihi aktsaru min marhalatain, dan tinggal pada jarak musafirnya lebih pada 2 marhalah, baru dia boleh qasar balik selepas tu. Kira jarak di mana dia taubat. Dia nak pergi ke Genting Highland untuk berjudi contohnya, wa'iyazbillah. Jadi dia sepanjang perjalanan tak boleh jamak qasar sebab dia musafir maksiat. Asim bisafar. Tiba-tiba sampai dekat Kuantan dia pun insaf. Dia pun insaf. Insaf, dia pun taubat. Tapi nak pergi Genting tak? Nak pergi Genting outlet. Nak cari baju situ contohnya. Dia tak mau pergi judi, nak pergi Genting juga. Jadi jarak dia ke Genting itu lebih 2 marhalah. Start di Kuantan itulah boleh dia kira jarak dia cukup 2 marhalah, boleh dia jamak qasar balik. Faham tak? Bukan kira daripada sini, kira daripada tempat dia taubat. Yang kedua, asin fis safar. Orang yang buat maksiat dalam musafir. Bukan musafir maksiat, tapi dia musafir dia harus, tapi dia buat maksiat dalam musafir. Wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubah, iaitu orang yang melakukan musafirnya dalam musafir yang harus. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab nak pergi ziarah keluarga atau kawan dia kan. Walakinnahu asa fi asna'ihi, tapi dia buat maksiat ketika tengah jalan. Tengah jalan tu berhenti Genting Highland judi contoh. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur nak apa? Nak ziarah anak beranak. Tapi pergi judi di Genting Highland. Jadi orang ni boleh jamak qasar tak?
Boleh tak? Ha? Boleh tak? Boleh. Tu hukmuhu yajuzu lahul qasru. Boleh qasar. Sebab apa? Sebab maksiat berlaku dalam musafir, bukan musafir kerana maksiat. Dia musafir kerana sebab yang harus, atau sebab wajib atau sebab sunat. Musafir dia harus. Cuma dalam musafir berlaku maksiat, maka musafir dia boleh jamak qasar. Beza ni. Ambil perhatian ni beza ni. Beza sikit je tu. Kalau tadi musafir niat musafir itu salah dah. Maka musafir dia tak boleh jamak qasar. Yang ni niat musafir betul tapi berlaku maksiat dalam perjalanan, maka boleh jamak qasar lagi. Okay. Yang ketiga, asin bis safar fis safar. Dia bermaksiat dengan musafirnya dalam musafirnya. Wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubah, iaitu orang yang memulakan perjalanan musafirnya pada perkara harus. Thumma qalabahu, kemudian dia tukar niat dia, wa ja'alahu lil ma'siyah, dan dijadikan maksiat fi asna'i safarihi, ketika tengah musafir. Nak pergi Kuala Lumpur, tujuan ziarah anak beranak, tapi dalam perjalanan malas pergi Kuala Lumpur, nak pergi Genting je, nak judi. Dia telah bertukar niat daripada niat yang harus kepada niat yang haram, maksiat, dan berlaku maksiat ketika musafir. Dia panggil asin bis safar. Dengan musafir makna sebab musafirnya maksiat, fis safar, dalam perjalanan. Apa dia? Dia menukar niat buat maksiat tadi. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru, tak boleh qasar illa iza taba, kecuali jika dia taubat, fa yaksuru, maka boleh qasar. Sawaun abaqiya min safarihi aksaru min mahalatin amla, sama ada dia tinggal daripada musafirnya lebih daripada 2 mahalah ataupun kurang. Kenapa hak ni tidak syarat kena jarak 2 mahalah dah? Sebab apa? Sebab apa? Sini dia kata sama ada masih tinggal daripada musafirnya lebih daripada 2 mahalah ataupun kurang. Dia boleh qasar dah. Syaratnya dia taubat. Kenapa? Bila taubat tu boleh dapat rukhsah serta-merta. Apa? Dia ikut niat awal tadi. Niat awal tadi terpakai. Dia taubat tu kembali balik niat awal tadi, maka niat awal tu terpakai. Baik. Yang keempat, kaunus safari li gharadin sahih. Syarat yang keempat ialah keadaan musafir kerana tujuan yang sahih, tujuan yang betul. Sahih ni maknanya tujuan yang layak lah, yang betul. Katijarah, seperti berniaga. Gi musafir kerana apa? Nak jual beli, nak berniaga. Boleh lah jamak qasar. Kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin sahih, keluar dengannya kalau musafir bukan tujuan yang sahih. Kasiyahati li ru'yati biladin, seperti melancong untuk melihat negeri. Ni jaga molek ni. Wa tanazzuhi biduni niyatin salihah, dan tanazzuh ni makna kita panggil apa? Rekreasi. Tanazzuh ni ambil angin, makan angin. Tanazzuh ni makan angin. Makan angin tanpa niat yang betul. Awak ni tak boleh. Ni nak ulama sebut dalam kitab. Dan macam mana kita sekarang ni? Kita pergi travel, kita pergi makan angin, kita pergi tengok negeri orang. Yang dimaksudkan tengok negeri orang ni maknanya semata-mata tengok negeri orang. Sebab apa nak pergi jalan? Nak tengoklah mana kat Perlis ni. Besar mana Perlis ni orang kata. Nak travel buat apa? Tengoklah tempat makan sedap ke tak. Apa? Semata-mata tengok negeri orang tak boleh. Dan macam mana untuk mengharuskan? Kita kena ada niat yang harus pada syarak. Apa dia? Paling kurang untuk boleh hilangkan stres. Orang panggil apa? Healing. Healing lah benar. Healing je. Kelas pengajian tak mari. Orang buat talaki di masjid tak mari. Muka berapa orang je mari ni. Petang ni ada kelas. Dia tak ada petang ni. Hari Senin kan? Ada lah. Tak tahu. Eksplorasi ilmu. Buat pengajian kita dengan Ustaz Khairat, dengan Dr. Ibrahim. Saya hari Khamis, Dr. Ibrahim hari Rabu. Hari ni hari Ustaz Khairat. Pergi lah awak. Belajar hukum hakam, fiqh, akidah, tasawuf. Ada belaka dah tu. Benda itu fardu ain sebahagiannya tu. Jadi pergi lah. Asyik hujung-hujung minggu, habis masa healing. Malang healing.
Hujung minggu healing. Ada benda. Dia kerja e-hailing je. sebab masa belajar doktor ikut ilmu, orang ada peluang banyak. Doktor padahal duduk awal setara mana kalau tak belajar sungguh. Masuk lelah pun sekadar masuk je. Pergi. Kena ambil gambar. Patut kena wajibkan tak? Ni siapa benda asas tak tahu kadang. Rugi awak. Tempat orang mengaji, tempat orang mengajar ni awak tak ambil peluang. Dah rugi tengok ni. Bila awak masuk alam pekerjaan, banyak benda awak tak tahu sebab apa? Aku dulu jahil, sebab apa aku tak belajar? Nanti jadi pesan saya ni, ingat awal-awal ambil masa pengajian dia buat kelas dekat musalla asrama pun ada. Tak cukup malang situ, petang pensyarah-syarah kita ajar di masjid, pergilah pengajian kita tu. Awak mengaji mat tambah. Sekarang awak guna tak ilmu mat tambah awak? Tak pakai dah. Ilmu awak mengaji ni awak guna tak? Belum ada sampai mati. Kalau awak bekerja bidang contohnya bidang agama ke kayak gitu, lagi awak guna. Awak di bahagian pentadbiran agama Islam kan awak akan guna juga. Jadi benda ilmu ni jangan anggap ambil ringan. Ilmu dunia penting juga, tapi ilmu ni dunia akhirat. Baik. Okey. Jadi kena ada niat yang betul. Kalau semata-mata pergi jalan saja, orang pergi jalan kita jalan juga ada. Kena ada niat yang betul. Contohnya untuk ambil iktibar tempat-tempat bersejarah, untuk belajar, untuk hilangkan stres, release tension dan seumpamanya. Niat yang diizinkan syarak demikian boleh. Okey. Yang kelima, kaunu safarihi marhalatain. Keadaan safarnya dua marhalah, ay tawilan, iaitu musafir yang panjang. Wa huwa ma yusawi 16 farsakhan, 16 farsakh. Farsakh satu, wal farsakhu satu amyal. Satu farsakh 3 mil, 3 batu. Wal mil tu berapa? 4,000 khutwatin, 4,000 langkah. Fal marhalatan, maka dua marhalah itu 82 kilometer takriban, 82 kilometer. Itu sukatan nama lah tu, mil, batu semua. Wa taqdiruhu bisari asqal, anggarannya dengan sairi asqalil muhammalati. Al-asqal ni makna unta yang bawa barang. Al-muhammalati bil bada'i, unta-unta yang bawa barang. Kalau zaman dulu dikira macam mana? Muddata yaumin wa lailah, jarak sehari semalam. Jadi unta yang bawa barang berat, dia boleh jalan sehari semalam jauh mana? Itu kadar ukuran dua marhalah dulu. Kalau kira-kiranya 80 km tadi lah. Nampak tak? Boleh? Ma'atibaril hati, dengan dikirakan al-hati. Al-hati makna singgah turun. Al-hati makna berhenti. Wan nuzul, nuzul ni makna turun berehat. Warahah, rahah tu berehat lah. Nuzul, al-hati makna letak berhenti. Nuzul, turun daripada kenderaan, dan juga rahah untuk berehat. Jadi tempoh tersebut sehari semalam perjalanan unta. Diambil kira unta kita turun berehat, daripada unta kita turun untuk istirahat, untuk menginap. Jarak yang diambil sehari semalam oleh unta yang bawa barang ni ialah dua marhalah, yang mana ditukar pada jarak sekarang ni kepada 80 km lebih kurang. Faham tak? Asal daripada mana tu dua marhalah tu. Yang keenam, mujawazatul balad, mestilah melepasi negeri. Negeri tu makna kawasan kita lah, mukim kita, baru boleh qasar. Wa takunu bi mujawazatis sur, berlaku dengan cara melangkaui sur. Sur ni makna tembok. Kalau zaman dulu kan rumah kampung-kampung lama kan, dia ada tembok kan, dia ada tembok luar tu. Awak tengok dalam cerita-cerita Hollywood semua kan, ada tembok kawasan. Lepas daripada tu baru boleh qasar. Lepas kita melangkaui tembok kampung kita. Fil baladil musawwar, pada negeri yang ada sur, ada tembok. Wa bi mujawazatil umran, dan dengan melangkaui umran, bangunan fi baladil ghairi musawwar, pada negeri yang tidak ada tembok. Kalau negeri tu tak ada tembok, ada bangunan, ada rumah, maka lepas daripada rumah
Lepas daripada perumahan tu baru dikira permulaan. Boleh jamak qasar. Okey. Yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil qasri syar'an. Ilmu tahu tentang keharusan qasar pada syarak. Kita tahu bahawa kita boleh qasar. Kalau tidak, kita sembahyang macam mana? Falau ra'an nasa yaksuruna, kalau dia melihat orang ramai sembahyang qasar, faqasara ma'ahum, dia pun qasar juga. Jahilan bi jawazil qasri, dalam keadaan dia jahil tentang keharusan qasar, fala tasihhu salatuhu, maka tidak sah sembahyangnya. Ya. Yang ke-8, dawamu safari ila tamami solah, berterusan musafir sehingga selesai sembahyang. Qasar ni syarat sehingga selesai salam, dia mesti dalam keadaan musafir. Ai ila nihayatiha, sehingga kesudahan habis sembahyang. Falau aqama fi asna'iha, kalau dia iqamah ketika tengah sembahyang, au nawal iqamata fiha, ataupun dia niat iqamah ketika sedang sembahyang, fa alaihi itmamuha, hendaklah dia menyempurnakan sembahyang. Macam mana ni? Tengah-tengah dia sembahyang, siapa dia kat kampung dia, maka dia kira bermukimlah. Contoh dia naik apa? Naik kapal. Rumah dia di pesisiran pantai. Dia naik kapal, dia pun sembahyang qasar. Tiba-tiba sebelum sempat salam, sampai dia kapal dia dah berlabuh, telah sampai di kampung dia. Maka sembahyang tadi dia kena cukupkan, tamamkan 4 rakaat. Faham tak? Syarat kena boleh qasar sampai habis sembahyang, mesti dalam keadaan musafir. Kalau tengah sembahyang, dia iqamah sampai ke tempat dia, ataupun dia niat, dia duduk, ingat sekejap dia nak duduk di tempat ni, kurang 4 hari, tiba-tiba tengah sembahyang nak tukar niat, dia nak duduk sini 6 hari, 7 hari contohnya, maka ketika itu sembahyang tadi dia kena sempurnakan 4 rakaat. Yang ke-9, niyatul qasri indal ihram, kena niat qasar ketika takbiratul ihram. Niat qasar ni masa takbiratul ihram, tak boleh dalam tengah sembahyang. Kita sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba tengok kawan kita qasar. Aku nak qasar awak, tak boleh. Ingat molek ni. Ingat molek. Awak ni ingat ke kawan kita tak qasar, kita pun sembahyang. Tiba-tiba dia qasar, kita pun aku nak qasar juga . Kita pun buat 2, tak boleh. Walaupun kita tak cukup 2 lagi, hukumnya tak boleh. Bila kita tak niat qasar masa takbiratul ihram, kita tak boleh qasar. Nak batal tak jadi. Nak batal betul nak sembahyang qasar, tak jadi gitu. Hukum batal tu haram. Terus banyak je 4 rakaat. Yang ke-9, niyatul qasri. Okey, selesai dah. Falau nasiyaha, kalau dia terlupa niat, lazimahul itman, wajib dia sempurnakan. Yang ke-10, at-taharruzu amma yunafi niyatal qasri. Taharruz, menjaga daripada apa yang menafikan niat qasar. Dia kena jaga daripada perkara yang menafikan niat qasar fi dawamis solah, pada berterusan sembahyang. Kaniyatil itmam, seperti niat nak sempurnakan sembahyang. Dia sembahyang qasar, tiba-tiba dia pun niat, Tok Imam ni sembahyang penuh ni, kalau Tok Imam sembahyang penuh memang wajib kena penuh . Ataupun aku ni sembahyang qasar ni, masa nak sembahyang tamam, dia niat nak sembahyang tamam, maka kena tamam. Au syakka fi niyatil qasri, ataupun dia syak pada niat qasar. Tadi aku takbir ni, aku qasar ke aku tamam? Dia wajib kena tamam. Au nawal iqamata asna as-salat, ataupun dia niat iqamah ketika tengah sembahyang, sama juga. Fa fi hadhil halati, pada ketika ini yajibu alaihi al-itmam, wajib dia kena sempurnakan. Kama qala sahibus safati Zubair, kata Ibnu Raslan, syartuhun niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fi dawami. Syarat qasar ialah niat ketika ihram dan meninggalkan apa yang menyalahi ketika berterusan sembahyang. Yang ke-11, alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi, jangan dia ikut orang sembahyang tamam pada mana-mana juzuk sembahyang. Dia ikut imam tu sembahyang tamam, maka dia kalau dia niat qasar pun dia kena tamam juga. Dia kena sempurnakan 4. Saya ikut masa Tok Imam tahiyat akhir dah. Saya dah dang pun dengan Tok Imam daripada awal. Tok Imam duduk tahiyat akhir, saya mari, Tok Imam tahiyat akhir dah. Saya nak sembahyang qasar 2. Boleh tak dia qasar? Boleh tak? Tahiyat akhir je. Tok Imam tahiyat akhir dah, kita mari nak qasar.
Tok imam tu semayang tamam. Sebab imam kapung tu. Kita mari nak qasar ikut tok imam. Tok imam tahiyat akhir dah. Boleh tak kita qasar? Boleh tak? Boleh tak? Mana tak tahu. Boleh tak? Tak. Ha? Tak boleh? Ha? Boleh tak orang perempuan? Tok imam tahiyat akhir. Kita nak qasar, boleh ikut tak? Tok imam mayang tamam. Boleh tak? Ha? Tak tahu. Jawapannya tak boleh. Walaupun sekejap dia ikut tok imam, dia kena semayang tamam juga. Tak boleh walaupun pada juzuk daripada semayang. Okey. Ai la yusalli al-qasir, tidak boleh semayang orang yang qasar khalfal mutim, di belakang imam yang tamam, fi juz'in min salatihi, pada mana-mana juzuk daripada semayangnya, walau hatta fi tasyahudi, sehinggakan pada tasyahud, awis salam, atau masa salam sekalipun dia ikut tok imam salam dah. Ikut tok imam awis salam. Tok imam tu semayang tamam, kita kena semayang 4 juga. Tak boleh semayang qasar. Faham tak ni? Itu pandangan di sisi mazhab, dan kebanyakan jumhur gitulah. Orang kata sebaliknya, kena tu, kena penting awak kena pegang molek-molek ni, akidah pula ni, fiqh ni. Kalau kita ikut tok imam semayang sunat ba'diyah isyak, kita nak qasar isyak 2 rakaat, boleh tak? Boleh qasar tak? Tok imam semayang ba'diyah isyak 2 rakaat, semayang sunat, kita nak semayang isyak 2 rakaat qasar, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak faham. Boleh tak Suka je. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Dah. Jawapannya tak boleh. Dah dia 2 rakaat. Betul dia 2 rakaat, tapi 2 rakaat dia tu tamam. Bukan dia pendek kan. Sembahyang sunat memang 2 rakaat. Bukan sembahyang 2 rakaat itu dipendekkan daripada sembahyang 4. Jadi 2 rakaat sunat tu ialah tamam. Faham tak? Jadi kita ikut dia sembahyang sunat, kita kena sembahyang 4 juga. Sebab kita bukan ikut orang yang sembahyang qasar. Kita ikut orang yang sembahyang sunat 2 rakaat tu memang 2 rakaat dah. Samalah kalau kita sembahyang isyak qasar nak ikut sembahyang subuh. Boleh qasar tak? Tak boleh, sebab subuh memang 2 rakaat dah. Faham? Jadi hukumnya tak boleh kita ikut sembahyang sunat, kita nak qasar. Faham Okey, masailu fil qasri, masalah pada qasar. Idza syakka al-ma'mum fi niyatil imam, jika syak makmum pada niat imam, hal nawal qasra am la, kita tak tahu tok imam ni sembahyang qasar ke sembahyang tamam ni, kita syak. Laku tak? Laku. Ambil perhatian ni. Kita tak tahu tok imam ni, kita pergi berhenti RN tengok tok imam sembahyang. Tok imam ni sembahyang qasar, sembahyang tamam, kita tak tahu. Fa hal yajuzu lahu al-qasr lil ma'mum, boleh tak makmum qasar? Jawapannya, yajuzu lil ma'mumi ta'liqun niyatil qasri idza alima anna al-imama musafir. Harus bagi makmum mengikat niat qasar jika dia tahu imam tu musafir. Kalau dia tahu imam tu musafir, imam tu sekali dengan kita, dia musafir, berarti RNR, kebanyakan imam musafir lah. Tapi kita tak tahu imam tu sembahyang qasar ke sembahyang penuh, tu je. Tapi kita tahu dia musafir. Jadi boleh kita qasar dengan syarat kita ta'liq niat. Macam mana? Fayaqulu nawaitul qasra in qasara al-imam awil itmama in atamma. Aku sembahyang ini aku nak qasar kalau imam qasar, dan aku tamam kalau imam tamam. Itu panggil ta'liq, kita ikat niat kita. Kalau imam qasar aku qasar, kalau imam tamam aku tamam. Tapi syaratnya imam tu kena musafir lah. Jadi kayak gini, kalau imam qasar, kita boleh qasar. Lepas 2 rakaat dia berhenti, kita qasar, tak apa. Kalau dia bangun, kita sempurnakan saja. Jadi niat ta'liq gini sah, dengan syarat imam tadi memang musafir.
Amma idza syakka fi safaril imam, adapun dia syak pada musafir imam, fala yajuzu ta'liqu niyati, tak boleh dia ta'liq niat, wa yajibu alaihi al-itmam, wajib dia sembahyang sempurna. Imam tu bukan musafir. Contoh mana? Kita berhenti dekat mana? Kat masjid. Dia imam tak musafir lah. Ataupun kita syok, imam ni musafir ke penduduk sini. Jadi kita tak boleh nak qasar, tak boleh ta'liq Taklid faham tak? Taklid mana kita kena sembahyang penuh lah. Tak ambil sembahyang penuh, main seorang atau buat jemaah kita. Faham tak? Okay. Yang kedua, mal halatul lati yanqati'u indaha safar. Apakah keadaan-keadaan yang terputus musafir? Bila dikira safar tu putus, habis musafir, maknanya kita tak boleh dah jamak qasar. Wa yang qati'u safaru fi halataini, terputus safar dalam dua keadaan. Indahuma la yajuzul qasru, ketika keduanya itu tak boleh kita qasar. Pertama, niyatu ruju'i min makithin mustaqillin, niat kembali daripada orang makithin, orang yang duduk. Makith ni orang berhenti, orang yang berhenti. Mustaqillin, yang dia bersendirian, maknanya dia bukan bergantung musafir dengan orang lain. Maknanya dia mustaqil ni, maknanya dia ada keputusan sendiri. Mustaqil ni maknanya dia mempunyai keputusan sendiri, dia boleh buat keputusan sendiri. Kalau ghairu mustaqil ni apa? Orang yang tak boleh buat keputusan sendiri. Contoh apa? Isteri ikut suami, tidak tahu suami gimana, itu ghairu mustaqil. Hamba ikut tuan, anak ikut ayah, anak tumpang ayah pergi musafir, anak tak tahu ayah gimana, itu dipanggil ghairu mustaqil. Mustaqil ni dia boleh buat keputusan sendiri, dia nak musafir ke, dia nak berhenti ke. Akan putus musafir kalau orang itu niat nak kembali. Ketika dia niat tu, dia sedang makith, dia sedang berhenti, kembali ila watanihi, ke negerinya. Waqad baqiya, dan tinggal aqallu min marhalatain, kurang daripada dua marhalah, ila watanihi, kepada tempatnya. Mana? Contohnya, dia perjalanan, apa nama ni, dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, Terengganu, nak pergi ke Kuala Lumpur. Kemudian dia berhenti di Marang. Berhenti di Marang. Dia pun berhenti situ pun, dia pun tukar niat dia. Tak jadilah nak pergi ke KL. Ketika dia berhenti tu, dia berhenti ni, makih dia berhenti. Dia ni orang yang mustaqil, dia boleh buat keputusan. Sampai kat Marang, dia berhenti, minum air, kata, tak jadi pergi KL. Nampak cuaca tak elok, dia pun niat untuk kembali balik ke Terengganu. Seketika itu juga, maka telah putus musafir. Sebab apa? Jarak dia dengan jarak kembali itu kurang daripada dua marhalah. Maka putus musafir dia, dan dia tak boleh dah jamak qasar dalam perjalanan pulang. Faham tak ni? Yang kedua, niyatul iqamah fi baladin, niat dia iqamah, menetap pada satu tempat, arba'ata ayyamin, 4 hari, fa akthara, dan lebih, ghaira yaumai dukhul wal khuruj, lain daripada hari masuk dan hari keluar. Hari sampai dan hari pulang tak kira. Dia kira hari 4 hari itu penuh. 4 hari penuh. Macam mana? Dia pergi hari Ahad. Dia bertolak hari Ahad. Sampailah ke tempat Kuala Lumpur tu hari Isnin. Isnin malam. Faham tak? Isnin malam. Jadi kira macam mana? Macam mana? Isnin kira lagi. Isnin malam tak, Isnin tak kira. Dia kira pagi, siang Isnin sampai ke Selasa, satu hari. Hari masuk tu malam tidak dikira. Kalau sebelum subuh masuk, malam tu tidak dikira. Kalau selepas subuh masuk siang, siang tu tidak dikira. Faham? Siang tidak dikira. Ada tu tak? Ada marker tak? Ada marker tak? Tak. Apa? Sekejap, kalau boleh ni kita
kita apalah sini. Kalau boleh lah, kalau tak boleh. Okey. Jadi malam Isnin tidak dikira. Siang Isnin sehari sampai ke habis Selasa malam. Faham? Kemudian Selasa sampai Rabu malam, 2 hari. Lepas tu Rabu sehingga Khamis malam, 3 hari. Lepas tu Khamis sehingga Jumaat, 4 hari penuh. Sehingga Jumaat malam. Maknanya kalau dia keluar pagi Jumaat, dia telah dikira duduk di situ 4 hari penuh. Nampak tak ni? Dia pergi ke Kedah. Pergi hari ni, hari Isnin. Dia sampai petang di Kedah. Cuba kira berapa hari boleh duduk. Dia pergi hari pagi Isnin, sampai di Kedah petang Isnin. Hari sama, petang. Berapa hari boleh duduk? Berapa hari? Hari apakah yang dikira bermukim? Hari apa? Tak, mana hari apa yang last kali kalau dia keluar pada hari tersebut, dia kena keluar hari apa dikira bermukim? Apa dia? Keluar hari apa? Jumaat pagi, petang, siang, malam. Siang ataupun malam. Malam apa? Mana sah? Dia bertolak hari pagi Isnin ni Isnin. Sampai di Kedah petang Isnin. Hari yang sama. Hari apakah dia, kalau dia keluar hari tersebut, dia dikira telah cukup 4 hari penuh. Hari apa? Bila cukup hari penuh dipanggil bermukim. Hari Jumaat satu maksudnya Sabtu malam. Malam Sabtu lah. Malam Sabtu. Lagi? Malam Jumaat ke siang Jumaat? Kan ni? Tengok orang. Okay. Awak nak jalan semua, awak nak tahu ni. Isnin tak kira dah. Masuk maghrib, nanti maghrib Selasa kan? Malam Selasa. Selasa sehari, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat. Jadi dia keluar Sabtu malam. Malam Sabtu. Dia keluar malam Sabtu. Keluar malam Sabtu, maka dia dikira telah duduk 4 hari penuh. Okey. Hari datang tak dikira, hari keluar tidak dikira. Kalau dia telah duduk dalam tempoh tersebut, maka sampai sahaja di Kedah, dia tak boleh jamak qasar dah. Nanti awak nak buat program apa-apa, buat program di Kuala Lumpur contohnya, nak duduk lama mana? Awak tengok, kira lah. Adakah duduk di sana 4 hari penuh dan lebih, tak masuk hari sampai dan keluar? Kalau betul, maka awak berstatus mukim. Sampai saja di Kuala Lumpur, tak boleh jamak qasar tak? Bukan makna sampai tu boleh 3 hari. Tak betul. Sebab awak dah tahu nak duduk selama 4 hari penuh dan lebih. Sampai saja tak boleh jamak qasar. Jadi awak boleh jamak qasar dalam perjalanan. Sampai saja sana tak boleh jamak qasar. Ni banyak orang keliru ni. Ambil perhatian. Kalau salah dulu ni, baiki balik. Faham? Baiki kefahaman balik. Jadi bila boleh jamak qasar? Dalam perjalanan. Dan bila pula? Kalau nak balik nanti. Boleh keluar dah tu, boleh jamak qasar. Sampai di situ tak boleh. Awak nak pergi masuk hutang, kan? Lebih 2 marhalah. Awak nak duduk lama mana? Seminggu contohnya. Pergi hari Ahad, keluar hari Sabtu. Memang tak boleh lah. Sampai ni tak boleh dah. Kalau nak pergi, keluar hari Ahad, sampai hari Ahad, keluar hari Khamis, boleh tak? Sampai hari Ahad, keluar hari Khamis, boleh tak? Boleh, sebab dah cukup lagi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis keluar. Maka boleh lagi. Okay.
Yang ketiga, idza qama fi mawdi'in li qada'i hajatin, kalau dia menetap pada satu tempat li qada'i hajatin, untuk qada hajat. Apa dia qada hajat? Bukan pergi berak kecil kan? Duduk satu tempat untuk qada hajat. Yatawaqqa'u qada'aha fi aqal min 4 ayyam, yang mana dia boleh selesaikan qada hajat kurang daripada 4 hari. Oh, lama, dalam masa 4 hari boleh berak kecil. Jangan kata qada hajat ni berak kecil. Qada hajat ni untuk menunaikan hajat. Ada hajat tertentu. Contoh, dia pergi mana? Dia pergi ke Thailand contohnya, untuk urusan perniagaan yang dia tidak tahu bila akan selesai. Untuk tunaikan hajat tu maksud ada kerja-kerja tertentu lah yang tak tahu bila selesai. Yatawaqqa'u qada'aha, yang mana dia yatawaqqa'u ni makna menyangka, mengharap-harap. Qada'aha, selesai tu hajat dia itu fi aqalla min 4 ayyam, pada kurang daripada 4 hari. Dia kata boleh selesai sehari, tengok tak selesai lagi. Fata'akhkhara, lalu kelewatan. Lewat, ta'akhkhara ni mana lewat. Hari tak selesai lagi, 2 hari tak selesai lagi, 3 hari tak selesai lagi. Fayajuzu lahu tarakhusu ila 18 yawman, boleh dia ambil rukhsah sampai 18 hari. Ingat, isu 18 hari ni isu ni je. Jangan salah ni kata ada orang kata boleh 18 hari. 18 hari isu ni saja. Isu orang itu nak pergi satu tempat, ada hajat yang mana tempat itu dia sentiasa mengharap selesai urusan. Yang mana dia tahu dah, kalau selesai sehari dia nak balik. Tiba-tiba sehari tak selesai, anjak 2 hari tak selesai juga, anjak 3 hari tak selesai juga, anjak 4 hari tak selesai, 5 hari, sampai 18 hari boleh. Bukan dia tahu dah dia nak pergi tempat tu duduk 5 hari atau duduk 4 hari lebih. Kalau dia tahu dah nak duduk situ, hanya urusannya boleh selesai dalam masa 4 hari dan lebih, orang ni siapa saja tak boleh jamak qasar lah. Sebab dia telah menetap daripada awal, duduk di situ dalam keadaan 4 hari lebih, dia telah berstatus mukim. Orang ini dia tak tahu nak duduk lama mana. Dia anggap kalau selesai sehari dia nak balik. Tapi tak selesai sehari, 2 hari dan seterusnya, 18 hari dia boleh jamak qasar. Ingat molek ni, 18 hari ni isu ni sahaja. Sebab ramai orang silap. Dia kata boleh 18 hari, ada pandangan 18 hari isu ni saja, bukan isu yang tadi kita sebut. Okey. Yang keempat, hukmul qasri fi salatil maqdiyah, hukum qasar pada sembahyang qada. Kita boleh tak nak qada? Kita ada sembahyang yang tak buat lagi, kita musafir, boleh tak kita nak qada secara qasar? Tengok. Yajuzu qasri salati faitati, boleh kita qasarkan sembahyang qada, sembahyang yang tertinggal, idza fatathu, jika dia tertinggal, wa huwa musafirun, ketika dia musafir juga, wa arada an yaqdiyaha wa huwa musafirun, dan dia ingin qada dalam keadaan dia musafir. Kita masa musafir dulu tertinggal sembahyang zuhur, tak sembahyang. Kita musafir hari ni, kita nak qada, musafir kita sembahyang kita tinggal masa musafir dulu. Sembahyang dulu musafir, sembahyang sekarang musafir, boleh qada dalam keadaan qasar. Amma idza fatathu wa huwa mukim, adapun kalau dia tinggal dalam keadaan dia mukim, wa arada an yaqdiyaha wa huwa musafirun, dan dia ingin qada dalam keadaan dia musafir. Dia tinggal di rumah, sembahyang dia tinggal kat rumah. Dia pun musafir, dia pun nak qada sembahyang yang tinggal di rumah secara qasar, tak boleh. Au fatathu wa huwa musafirun wa arada an yaqdiyaha wa huwa mukim, ataupun dia tinggal sembahyang ketika musafir tapi dia nak qada ketika dia mukim. Masa musafir dulu dia tinggal sembahyang zuhur, masa musafir dulu dia pun balik rumah dah, dia nak qada sembahyang yang dia tinggal masa musafir secara qasar, tak boleh juga. Fala budda minal itma fi kilal halatain, tak dapat tidak mesti sempurnakan pada kedua-dua keadaan ni. Yang boleh qada qasar ialah masing-masing ketika musafir, masa musafir. Qala sahibu safati zuba wa rukhsa qasru arba'in fardin ada aw fa'itin fi safarin in qasada. Dia rukhsahkan qasar 4 rakaat pada sembahyang fardu adaan aw fa'itin, atau sembahyang qada fi safarin ketika musafir in qasada, kalau diqasarkan. Yang kelima, idza syakka fi solat, kalau dia syak masa sembahyang, hal fatathu fi safar am fil hadar,
aku ada tinggal semayang tu tapi tak ingat aku tinggal semayang tu masa musafir ke masa di rumah, fala yajuzu kadzalika qasruha, tak boleh juga dia qasar. Faham? Yang keenam, idza kana li maqsidihi tariqan, kalau bagi pada tujuannya tu ada dua jalan. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke, kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak pergi ke Besuk. Jalan ke Besuk ada dua jalan. Tawilun wa qasir, ada jalan yang panjang, ada jalan yang pendek. Wasalaka tawil, payah kita ambil Besuk, kita ambil paka lah, paka. Ataupun dungu. Ada dua jalan nak pergi ke Dungun. Jalan highway panjang, jalan pantai pendek. Ada dua jalan. Wasalaka tawil, dia pun ambil jalan panjang. Fahal yajuzu lahu qasru shalah fihi am la? Boleh tak dia nak qasar sembahyang? Padahal ada dua jalan. Nah, satu jalan yang panjang, satu jalan pendek. Cukup dua marhalah, satu lagi tak cukup. Tengok, in salaka hadha at-tariqa li gharadin sahih. Kalau dia ambil jalan yang panjang kerana tujuan yang betul, yang sahih. Contoh, kasuhulatit tariq, jalannya mudah, au li amni tariq, atau jalannya aman, fayajuzu lahu qasru salati fi. Boleh dia qasar sembahyang padanya. Kenapa? Kerana tak ada jam, kerana highway selesa, boleh. Amma idza kana la gharada lahu, adapun kalau tidak ada tujuan, fala yajuzu lahu qasru, tak boleh qasar. Ada dua jalan, sama-sama je jalan dua-dua ni. Tak ada apa-apa tujuan pun, tapi saja ambil jalan panjang, tujuan nak semata-mata qasar, orang ni tak boleh. Faham? Semata-mata qasar, ambil jalan panjang tanpa sebab lain, bukan kerana sebab jalan selesa, jalan tak jam, tapi semata-mata nak qasar. Orang ni tak boleh qasar. Idza nawal qasra, kalau dia niat qasar, wa adamal itmama asna'i salatihi, dan dia wa aradal itmam, dan dia ingin menyempurnakan asna'a salatihi ketika tengah sembahyang, duna hajatin, tanpa ada hajat, fayajuzu lahu dhalik, harus boleh kita qasar dah. Lepas tu tengah-tengah qasar tu kita pun nak sembahyang sempurna kan, nak sembahyang penuh, boleh, tak ada masalah. Yang ke-8, iza safaral abdu ma'a sayyidi, kalau hamba bermusafir dengan tuan dia, tuan hamba. Wazzaujatu ma'az zauji, isteri bersafir dengan suami. Wala ya'rifani maqsida sayyidi wazzauji, dia tidak tahu tujuan bagi tuan dia dan tujuan bagi suaminya. Fala yajuzu lahuma an yatarakhasa, tidak boleh bagi mereka berdua untuk ambil rukhsah qabla mujawazati marhalatain, sebelum melangkaui dua marhalah, illa in alima annahu yablughuhuma, kecuali dia tahu bahawa musafirnya akan sampai dua marhalah. Apa makna dia? Orang ini dia tidak mustaqil. Isteri ikut suami, hamba ikut tuan dia. Dia tak tahu tuan dia bawa ke mana, suami bawa ke mana. Orang ni boleh jamak qasar tak? Tak boleh. Sehingga dia tahu, dan dia tahu jarak tu lebih dua marhalah, ataupun sehingga dia melepasi dua marhalah. Dia tahu nak pergi mana ni bang, nak pergi mana bang, ikut je lah, jangan tanya. Kalau lebih dua marhalah baru dia jamak qasar. Tak? Tapi kalau dia tahu daripada awal, boleh je. Lepas daripada keluar kawasan mukim dia boleh jamak qasar lah, sebab jarak dia jauh lagi. Al-jam'u baina salatain, kita berhenti dulu.